Muslimin dan muslimah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah beberapa rintangan yang Nabi lalui dengan para sahabat, akhirnya Nabi berjaya menegakkan kerajaan Islam pertama di Madinah pada masa itu. Mungkin juga ada orang yang bertanya, kenapa Nabi yang dah ada di Mekah, Nabi juga Rasul, Nabi juga dah Nabi kekasih Allah, Makkah itu kampung kelahiran Nabi, kenapa Nabi kena pindah pergi Madinah? Yang ada di Mekah itu semua adik-adik Nabi, bapa saudaranya, datuknya, sepupunya, semua adik-adik dia. Kenapa Nabi kena pergi ke Madinah, tempat yang tak pernah Nabi kenal dan tak pernah ada pertalian darah? Kerana Nabi hendak mencari tempat di mana Islam perlu diberikan kuasa memerintah. Buktinya selepas daripada itu, beberapa tahun selepas Nabi mendapat kuasa kerajaan di Madinah, akhirnya balik ke Makkah, dan Makkah dapat ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi masanya panjang, pengorbanannya pun tinggi. Nak dapat semula Mekah, tentang sekalian Mekah pada masa itu, kalau dari kita buat contoh Putrajaya lah, Putrajaya. Nabi dah dapat semula Mekah, perlu kepada pengorbanan, perlu kepada kesabaran, masa panjang, bukan masa yang singkat. Yang akhirnya Nabi semula balik ke Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah, dan Islam tersebar seluruh penjuru dunia, termasuklah ke tempat kita pada malam ini. Muslimin dan muslimat Allah sekalian, kalau tadi kita melihat bagaimana sejarah, sebentar kita balik semula zaman tersebut, kita tengok bagaimana sejarah kita lalu susah, payah, perih, Nabi dan para sahabat menanggung kesusahannya. Hari ini dan malam ini, tuan sekalian, sekarang ini kita masuk pula tentang adakah betul dan adakah bersedia umat akhir zaman ini menerima untuk menyambung perjuangan yang Nabi tinggalkan, seperti apa yang telah perlu kita tengok sebentar tadi. Muslimin muslimat dan Allah sekalian, manusia dilahirkan, sebelum dilahirkan ke bumi diberikan roh, ditiupkan roh. Terdapatlah rahim ibu yang akhirnya manusia ini, yang akhirnya bayi ini pun lahir ke dunia. Ada orang yang lahir cukup sifat, alhamdulillah. Ada yang lahir tidak cukup sifat dan sebagainya. Ada yang mati dalam kandungan. Ada yang lahir 2-3 jam meninggal dunia. Ada yang lahir sampai beberapa tahun mati. Ada yang tak mati sampai sekarang, termasuk kita. Muslimin muslimat sekalian, setiap ibu dan ayah yang menerima kelahiran anaknya seronok. Ibu mana yang tak seronok dapat anak? Ada orang yang kahwin 10 tahun tak dapat anak pun. Ada yang kahwin 5 tahun tak dapat anak. Ada yang dah 20 tahun tak dapat perempuan. Habis anak angkat, dah kali anak tu angkat dia balik. Macam-macam. Beranak-beranak terus dah 20 tahun sabar, pergi berubat setiap sana sini. Allah Ta'ala tiba-tiba bagi mengandung, keluar 3 tu. 3 dah kira kita tuan pun ada nama setiap seorang ni, Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul. Dan kebetulan tempat 3. Dah dapat anak betul bukan senang. Dah dapat pula Allah dia jaga suruh-suruh, bagi pakai bedak, bagi pakai shampoo, bagi pakai Allah tuan-tuan, seronok tuan-tuan. Dapat anak tuan-tuan, dapat anak ni hak paling seronok bukan mak ayah, tak paling seronok Tok Wan. Tok Wan bukan, Tok Wan masjid boleh tinggal pasal apa? Cucu. Tok Wan di pada surai ni dah lah, tempat lain. Kita pendidikan kepada anak kita, hantar masuk perangkat sekolah, prasekolah. Ada hantar masuk pasti, ada yang hantar, ada yang tak pasti, dan hantar masuk kemas. Ada masuk tempat-tempat lain, terpulanglah kepada pendirian dan pendekatan ibu bapa. Anak-anak kita hantar.
Tak apa susah, biar hantar, tak ada masalah. Sebab apa? Nak bagi anak pendidikan. Besar sikit masuk mereka sekolah rendah. Kalau anak ada 3 orang tadi, kalau seorang RM500, tuan, anak saja akan RM1,500, dia nak buka sekolah berapa hari? Itu RM500 di sekolah. Kad di badan dia, kad di badan dengan kopiah dia, dengan baju, dengan seluar, dengan kasut, dengan tali pinggang, dengan semua. Tentu sekalian, paling-paling orang mau RM300 di badan dia saja. Dan sekolah lagi, kotak pensel lagi, campur-campur pingai-pingai. Kalau seorang anak 300, seorang anak ni boleh habis sampai 500, 700 tentu. 700 kali 3 orang anak 2,100. Dekat bayar RM500 tentu tak ada lipa. RM500. Tuan faham tak RM500? Nampak semua tak faham ni? Faham kan? Faham lah, faham. Jadi kalau kita dapat RM500, lembu dapat 250 juta. Baik jadi lembu pada jadi orang. Ni kalau lembu dapat tahu ni malukan lembu. Lembu kata aku dapat banyak lagi. Nampak dekat 500 yang tak faham. Dapat lah juga, tapi lembu pernah lagi. Maka anak-anak kita punya di sekolah ni, pendidikan yang cemerlang, sangat cantik, Maisa yang elok, sekolah bagi anak sekolah bagi duit sebagai tanda belakang. Dan tentu Allah ni semua bagi duit. Dan yang minta apa pun semua boleh dapat kita, insyaAllah. Minta lah, kita boleh minta. Akhir sekali kita habis peringkat sekolah rendah sebagai ibu dan ayah, tanggungjawab untuk sambung pengajian anak untuk peringkat lebih tinggi, masuk sekolah rendah. Ada tak masuk sekolah agama, ada tak masuk sekolah menengah biasa, ada tak masuk sekolah menengah teknik, sekolah menengah itu, sekolah menengah ini, terpulang kepada kemampuan dan keupayaan dari ibu bapa dan juga kemampuan anak. Habis sekolah menengah, masuk mengajar lebih tinggi, masuk universiti. Universiti ni tentuan penat sikit. Ada orang yang gadai tanah sebab nak hantar anak seorang yang masuk universiti, gadai tanah. Ada orang jual kebun sebab nak hantar anak masuk universiti. Tentuan yuran pengajar universiti makin lama makin turun ke, makin lama makin naik? Mana ada tentuan dunia makin lama makin turun, semua makin lama makin naik, tak turun, bayar kejar je. Seorang masuk universiti tentuan kurang paling kurang 3,000 tentuan. Kalau seorang, kalau 3, kalau 10, kalau 5, 15,000, 10,000. Gaji 1,500 tengah 2,000 tak sampai. Itu pun hutang, setiap bulan hutang tak cukup. Hari ini tuan-tuan sekalian, kalau budak-budaknya cerdik, IQ dia pandai, tapi kalau dia tak ada duit, terhenti setakat di kampung, di sekolah menengah saja. Dia tak tahu peluang sambung mereka lebih tinggi sebab apa? Duit tak ada. Tapi kalau budak yang IQ dia biasa saja, budak gaji tak apa pandai, tak apa cerdik, jahat budak tu, tapi mak ayah dia orang kaya, duit banyak, dia boleh sambung sampai mereka ijazah PhD sekalipun. Yang akhirnya, kalau ini berterusan, tidak dihalang dan tidak disekat dan tidak diubah, 10 tahun lagi, tak payah lama, 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi paling hampir, yang akan menjadi graduan universiti nanti orang-orang yang IQ dia rendah, tak mampu berfikir, tapi sebab duit banyak boleh ada ijazah. Yang cerdik pandai boleh kampung sebab apa? Duit kalah. Orang yang ada ijazah dan tersedia, dia akan mengisi jawatan-jawatan sektor kerajaan ataupun swasta. Dia akan jadi pentadbir. Dia akan duduk di Putrajaya, duduk di Mentalun, duduk di mana-mana. Pusat-pusat pentadbiran negeri dia duduk. Makna nanti 10 tahun nanti, kalau benda ni tak ada ubah, negara akan ditadbir oleh orang yang tak cerdik, tapi sebab duit banyak dia jadi pemimpin.